Sekali lagi saya anggap, bukankah ini pengkhianatan? Betul, saya pun tak setuju dengan senjata nuklear. Tetapi dalam konteks ini, kita lihat orang yang condemn Iran ini adalah Amerika Syarikat. Amerika Syarikat memilih senjata nuklear yang terbesar di dunia. Dan tidak kita lihat Iran mempunyai hak untuk mempertahankan diri kerana dikelilingi oleh kuasa-kuasa nuklear. Pakistan ada nuklear, India ada nuklear, Israel ada nuklear, dan kita sekongkong dengan Amerika Syarikat untuk menekan kepada sebuah negara Islam yang lain. Itulah sebab saya anggap ini adalah satu pendirian yang hipokrit, yang menyatakan kita sokong dunia ketiga, kita sokong Islam. Sebenarnya di belakang retorik ini, janji-janji ini, sebenarnya Najib telah bersekongkong dengan penjajah-penjajah dan imperialis Amerika Syarikat untuk menindas negara lain, dan mereka berani menyatakan Anwar ini adalah pengkhianat. Itu agenda luar. Kita lihat bila sampai kepentingan negara, kita tak lawan pun. Blok M, Blok L, kita serahlah telaga minyak yang bernilai sehingga 300 bilion ringgit Malaysia ini, kita serah kepada Brunei tanpa kita bawa ke mahkamah dunia. Tanjung Pagar yang hartanya, yang tanahnya berbilion-bilion, kita serah kepada tanah-tanah KTM ini kepada Singapura. Apa yang terjadi bila kita soal? Adakah ini langkah yang bijak? Kerajaan Malaysia menyatakan sebenarnya tanah KTM Tanjung Pagar ini tak pernah dimiliki oleh Malaysia. Tak pernah dimiliki Malaysia. Mana rekod sejarah? Kita ada perjanjian. Apa perjanjian? Saya ingin tanya tuan-tuan dan puan-puan di sini. Kalau kerajaan bagi tanah TOL, bagi satu keping kertas kata ini berhak untuk duduki selama 55 tahun, kita berhak sebagai tuan tanah. Kalau kita bagi tanah kata berhak untuk 99 tahun, itu maksudnya kita tuan tanah untuk 99 tahun. Di sini KTM jelas dalam perjanjian ini, Malaysia boleh menduduki tanah ini selama 999 tahun. Najib serah kepada Singapura, itu saja, dan beritahu parlimen memang Malaysia tidak berhak, ini tanah orang Singapura. Saya bukan bercadang untuk perang dengan negara-negara jiran, tetapi kita mesti ada satu pendirian. Kita adalah kerajaan yang diamanah oleh rakyat Malaysia, dan pegawai-pegawai kita, pembesar-pembesar kita, ahli-ahli politik kita harus ikhlas untuk menjaga mandat ini, untuk memperjuangkan agenda dan perjuangkan kepentingan rakyat. Tapi sini saya tidak tahu apa kepentingan pribadi dalam perjanjian-perjanjian ini. Kita serah saja, kita tak perlu sebut apa-apa, kita serah saja. Dan mereka berani tuduh PAS, berani tuduh Anwar Ibrahim dan PKR sebagai pengkhianat bangsa. Saudara-saudari, kita lihat ini pengkhianat ini telah sentiasa dimainkan. Isu Melayu, juga katakan orang Melayu hilang kekuatan kerana politik kita berpecah. Berpecah dengan mana? Kita adalah Pakatan Rakyat. Kita menyatu padukan rakyat. Kita bawa orang Cina, orang India, orang asli, orang Kadazan, orang Dusun, orang Dayak, semua duduk bersama, bincang bagaimana kita cari penyelesaian untuk masalah-masalah negara kita. Dan kita bincang bagaimana kita membantu rakyat yang di pinggir dan ditindas, orang yang miskin. Itu agenda kita. Adakah ini pengkhianatan? Baru-baru saja Parti Keadilan Rakyat dalam kongres kita telah membentuk satu jawatan kuasa khas, satu task force yang tujuan ini untuk mengkaji
dan mencari penyelesaian bagaimana kita menghapuskan masalah peminggiran dan kemiskinan orang Melayu di Malaysia. Ini satu jawatan yang dibentuk, dipengerusi oleh Presiden. Tetapi perbezaan pendekatan kita ialah dalam Parti Keadilan Rakyat, kita telah melantik orang Tionghoa, orang India dan orang Melayu bersama-sama duduk dalam jawatan kuasa ini. Kerana hanya keprihatinan bersama, hanya kita sokong satu sama lain, kerana kita letakkan akal kita dan kebijaksanaan kita bersama, kita baru dapat hapuskan masalah ini. Kita sudah bagi chance. UMNO ada 50 tahun. Mereka cuba menyelesaikan sampai hari ini, tak dapat selesaikan. Hari ini mereka masih memainkan keris. Main sebut nak jaga ketuanan Melayu, nak sebut jaga dasar ekonomi baru. Kita harus ingat, baru saja minggu lalu kita luluskan rancangan Malaysia ke-10. Apakah tujuan, apakah matlamat rancangan Malaysia ini? Rancangan Malaysia ini salah satu yang sentiasa dihebohkan oleh UMNO ialah menghapuskan kemiskinan di kalangan rakyat pribumi. Betul. Sekarang rancangan ke-10, maksudnya kita sudah bagi rancangan pertama, kedua, ketiga hingga ke-10. Kita bagi chance 10 kali. UMNO masih tak dapat mencapai matlamat. Kita dah bagi 10 chance lah. Itulah sebab bagi saya dan juga kawan-kawan kita dalam PAS dan DAP, sudah cukuplah. You ada 10 chance. Kita kali ini, bagi kita sekali saja kita lakukan satu rancangan yang komprehensif yang akan menyelesaikan masalah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak ada masa lagi. Selama 20 tahun Barisan Nasional suruh kita bersabar, kita berkorban, kita ketepikan isu lain. Tak apalah, isu hak asasi manusia kita ketepikan, isu agama kita ketepikan, isu akhlak, isu masalah sosial remaja kita ketepikan. Kita usaha untuk bangunkan negara. Dr. Mahathir janji bila sampai 2020 wawasan kita negara maju. Waktu itu kita selesai semua. Kita tak apalah, kita tak ada hak, tidak ada kebebasan. Kita berkorban, kita berusaha bangunkan ekonomi, dan sampai masa 2020 kita jaga negara yang maju. Tapi akhirnya, selepas pelbagai usaha dan pengorbanan, kita bagi sokongan setiap kali pilihan raya kepada UMNO Barisan Nasional. Akhirnya, secara ikhlas, ada seorang profesional yang dianggap sebagai tak faham politik, tetapi ikhlas. Dia kata, tak apa, tak usahlah kita tunggu 2020. 2019 negara kita sudah bankrupt. Ya, kita tunggu 20 tahun untuk jadi negara maju. Sekarang dia kata 2019 kita negara bankrupt. Itu disebut oleh Barisan Nasional. Kalau kita nak elakkan negara kita menjadi negara bankrupt, kita harus berusaha dari sekarang. Kita tidak ada pilihan lain. Kita harus pastikan negara kita tidak hancur kerana rasuah. Isu pokoknya adalah rasuah. UMNO tidak ada cara lain. Mereka hanya boleh menggunakan penindasan. Mereka heret Anwar Ibrahim ke mahkamah. Mereka cuba menghukum dia supaya dalam tanggapan mereka, kalau Anwar masuk penjara, Parti Keadilan akan hancur. Yang dalam keadilan ni, yang tak berapa kuat semangatnya, boleh beli, boleh jadi tak kata. Yang menentang, yang berprinsip, masukkan dalam penjara. Hukumlah, gigit orang ke, liwat ke, apa cara pun kita hapuskan kekuatan Parti Keadilan Rakyat. Dan mereka anggap kalau keadilan tak ada, Pakatan Rakyat juga berpecah. Itu adalah agenda jahat mereka. Itulah sebab tumpuan semua atas beberapa individu dan juga kepada parti yang dianggap sebagai parti yang boleh menyatu padukan Pakatan Rakyat. Tapi cara ini